Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Al-Muttaqin pada pagi ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan juga sudah bersedia untuk mengikuti sambungan pengajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan semua yang bersama dengan kita pada pagi ini sudah buka kitab masing-masing. Bagaimana? Ramai dengan kita hari ini. Alhamdulillah, terima kasih di atas kesudiannya. Pagi-pagi sejuk-sejuk kan, mendung. Saya pun suara dah tak keluar ni mendung. Ya, tu cuaca sejuk pagi ni. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sejuk juga hati kita ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Okey. Ramailah di sini memberikan salam. Terima kasih kepada semua yang berada di sini. Waalaikumsalam untuk semua yang mengikuti kuliah kita. Ada ramai. Mak Isa kita, Zizi, Farida, Kak Som, Siti Ais, Kak Isyah kita tadi kan, Nur, Hajar Siti Sofia, Kak Zah kita, Sofia, ramai lagi juga Kak Johara, Kak Fauzia dan semualah. Alhamdulillah. Okey muslimah, sebagaimana biasanya kita berada di muka surat yang keberapa, hadis kita yang keberapa pada pagi ini, sila letakkan di ruangan komen. Hari ini kita bincangkan muka surat yang keberapa? Hadis kita yang keberapa? Okey, Kak Zah, hadis yang ke-40 bertajuk Tawakal, muka surat 429. Hadis 40. Hadis 40. Kak Som, hadis 49, muka surat 429. Ustazah, okey. Yang lain, Kak Aisyah, hadis 49. Kak Zah, kenapa letak 40 Kak Zah? Hadis 49, page 42, Tawakal. Hadis 40? Ada dua orang jawab hadis 40. Ada salah cetakan ke? Hadis 420, page 429 saya pula. Dah ni. Hadis 49 Ustazah. Okey, hadis 49. Kak Farida, hadis 49 juga. Zizi, hadis 49. Page 429. Okey, confused Baik, tak apa. Kita lihat slide kita pada pagi ini. Betul ke tidak? Muka suratnya, mudah-mudahan betul. Muka surat berapa, hadis yang keberapa? Okey, hadis ini, hari ini kita bincangkan hadis yang ke-49 bertajuk Tawakal, sebagaimana juga yang telah diletakkan dalam komen-komen di situ oleh muslimah-muslimah semuanya. Di muka surat 429. Okey, alhamdulillah. Betul ya semua di situ. Baik, kita lihat. Sekejap ya, kenapa pula skrin ni? Sebentar ya, skrin saya ada masalah sikit. Dia macam hang gitu. Sebentar. Okey, baik. Kita baca terlebih dahulu hadis yang menjadi perbincangan kita pada pagi ini. Hadis yang ke-49 berada di muka surat 429 bertajuk Tawakal.
Hadis ini dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda. Apa kata Nabi? Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Okey, maksudnya jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya Allah akan memberi rezeki kepada kamu sebagaimana dia memberi rezeki kepada seekor burung ataupun kepada burung-burung lah yang berterbangan ni. Yang mana mereka ni keadaan burung-burung yang ada ni di sekitar kita, kebiasaannya mereka ini akan keluar di waktu pagi dalam keadaan yang lapar. Tidak ada makanan. Tapi mereka keluar di waktu pagi dalam perut yang kosong lah, dalam keadaan yang begitu. Namun, ketika mereka pulang di waktu petang, mereka dalam keadaan yang kenyang. Ya, dalam keadaan yang kenyang. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, status hadisnya adalah sahih. Hadis ini lafaznya ialah diambil daripada Imam Ibn Majah di situ. Dan perlu juga saya maklumkan dalam kitab kita lafaznya agak sedikit berbeza, yang mana menggunakan lafaz lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi, tapi tak menjadi masalah di situ. Hanya pada perbezaan lafaz sahaja, bukan kita kata memberikan impak ataupun kesan yang begitu besar pada hadis. Perbezaan lafaz maksud yang sama, cuma daripada sudut lafaz saja berbeza, dan kebiasaannya lafaz-lafaz yang berbeza ini diambil daripada riwayat-riwayat lain. Kalau kita lihat dalam kitab pun disertakan dengan pelbagai macam perawi yang meriwayatkan hadis ini. Contohnya di situ diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibn Majah, Ibn Hibban dalam kitab sahihnya, dan Al-Hakim. So kita yang dalam slide saya ini saya ambil riwayat daripada Imam Ibn Majah. Jadi di situ pada dalam kitab ni kemungkinan untuk lafaz tawakkaluna diambil daripada riwayat Imam Ahmad. Saya rasa riwayat Imam Ahmad lah di situ. Baik, seterusnya kita lihat di sini, ini adalah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita tentang tawakal. Lalu Nabi SAW berikan contoh tentang keadaan seekor burung ataupun burung-burung yang keluar di pagi hari dalam keadaan yang lapar, dalam keadaan perut mereka kosong. Kemudian mereka pulang ke sarang mereka di waktu petang dalam keadaan yang mana perut mereka kekenyangan. Baik, apa yang boleh kita dapati tentang dasar yang terkandung di dalam hadis ini? Dalam kitab kita juga ada menyebutkan tentang hadis ini dijadikan dasar untuk apa. Okey, baik. Jadi dalam hadis ini kita dapati bahawa ia merupakan satu dalil yang menjelaskan kepada kita berkenaan dengan tawakal. Jadi apa-apa isu berkaitan dengan tawakal, bila kita nak kemukakan dalilnya, dalil ini adalah kebiasaannya diberikan. Kerana di sini menunjukkan bahawa orang yang mana mereka ini bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia merupakan antara faktor untuk seseorang meraih rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dimuatkan dalam kitab kita, yang mana dikatakan bahawa hadis ini adalah dasar dengan tawakal kepada Allah, dan bahawasanya ia adalah di antara sebab-sebab diraihnya rezeki. Dan didatangkan juga kepada kita dengan sebuah firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ayat Al-Quran dalam surah At-Talaq pada ayat yang kedua hingga ketiga, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Maksudnya, siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dikaitkan dengan rezeki. Orang yang bertakwa bermakna orang yang bertawakal ya. Kita tak kata takwa dengan tawakal ni tak ada kena-mengena. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang ketakwaan, itu bermakna hamba tersebut memiliki tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi mereka yang bertakwa, kita faham mereka adalah orang yang bertawakal kepada Allah. Apa yang berlaku kepada manusia ataupun hamba Allah yang bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka dalam surah At-Talaq ayat yang kedua hingga ketiga menyebutkan kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rezeki kepada dia dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Sebab itu tadi di awalnya disebutkan bahawa hadis ini dasarnya perbincangannya ialah tentang tawakal, yang mana ianya memberikan kepada kita sumber ataupun faktor mudah untuk meraih rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka yang bertawakal kepada Allah adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Dengan dalam keadaan yang sedemikian, Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa memberikan peluang dan ruang kepada orang yang bertakwa dan bertawakal itu tadi untuk mendapatkan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka olehnya. Jadi muslimah, kalau kita rujuk ya pada muka surat yang ke-430 di sini, kita dapati bahawa perbincangan ini menunjukkan kepada kita kalau seandainya mereka, iaitu kita ini sebagai hamba Allah, merealisasikan ketakwaan dan tawakal dengan sebenar-benarnya. Di dalam hidup kita ini, bila kita menjadi seorang muslimah yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketakwaannya yang sebenar-benarnya juga, maka di situ jelaskan kepada kita nescaya itu cukup bagi mereka untuk kemaslahatan agama dan dunia mereka. Maksud cukup di sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan bantuan, Allah Subhanahu Wa Taala akan melapangkan, Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa mempermudahkan setiap urusan kita, baik ianya berkaitan tentang dunia maupun akhirat kita. Dan hal ini ada di kalangan sebahagian ulama salaf. Mereka memberikan pendapat ataupun pandangan mereka berkenaan dengan apa yang disebutkan ataupun apa yang terkandung di dalam hadis ini. Iaitu kalau kita lihat dalam kitab kita juga di muka surat yang sama di situ, di perenggan yang berikutnya setelah tadi kan kita sebut tentang maksud daripada ayat surah At-Talaq ayat 2 hingga 3 tadi. Jadi ada kata sebahagian ulama salaf yang memberikan pandangan mereka lah perihal ini, iaitu yang mana mereka kata cukuplah bagimu, iaitu bagi kita ni sebagai hamba Allah bertawassul kepada Allah, iaitu menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagai tempat yang kita bergantung sepenuhnya, bahawa yang Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui dan tentang apa yang terdapat pada hati kita. Di sini bahawa dia mengetahui, dia ni maksudnya Allah Allah mengetahui dari hatimu terdapat tawakal yang baik kepadanya. Dan bagi kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, yang berusaha untuk menyematkan ketakwaan dalam hati kita, cukup. Dalam hidup kita ini kita meletakkan tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di situ Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui bagaimana tawakal yang ada dalam hati kita. Kerana di sini mereka menyebutkan begini, berapa ramai hamba yang telah menyerahkan urusan kepada Allah, maka dia mencukupkannya dari apa yang menjadi beban fikiran orang itu. Maknanya di sini bila kita menyerahkan semua urusan hidup kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa mencukupkan kita ataupun memberikan kemudahan, mudah saya sebut begitu, memberikan kemudahan, memberikan kelapangan pada setiap urusan kita yang menjadi beban dalam kehidupan kita. Jadi key dia di sini ialah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Key dia juga adalah bagaimana kita meletakkan tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Baik, namun sebelum itu, sebelum saya nak masuk kepada perbincangan yang berikutnya, apakah yang dimaksudkan dengan tawakal? Apa yang dimaksudkan dengan tawakal? Sila muslimah letakkan di ruangan komen. Saya ingin lihat jawapan-jawapan yang dikemukakan. Apa yang muslimah semua tahu tentang tawakal ini?
tawakal ni apa sebenarnya? Daripada apa yang saya bincang mungkin ada dapat poin-poin sedikit poin ya di situ. Picture tak clear? Tak clear ke gambar saya? Bagaimana? Boleh dapat feedback yang lain? Clear, okey, clear. Oh, okey. Berserah kepada Allah dengan usaha. Baik, Kak Siti Sophia berikan jawapan di situ. Berserah kepada Allah dengan usaha. Itu maksud tawakal ya. Okey, baik. Kak Som, tergantungan dan bersandar kepada Allah. Baik, tergantung macam mana tu Kak Som? Tergantungan dan bersandar sepenuhnya pada Allah. Saya rasa pergantungan pergantungan dan bersandar sepenuhnya kepada Allah. Baik, Aisyah, selalu ingat Allah. Kak Aisyah Taha, setelah kita berusaha, kita serahkan kepada Allah akan outcome-nya. Okey, Kak Aisyah, Masya Allah. Kak Zah, berusaha dahulu dan seterusnya serahkan kepada Allah. Okey, ini maksud tawakal. Ada yang lain, Kak Halimah, taat pada Allah, tinggal yang dilarang. Ini lebih tepat untuk maksud taqwa ya, Kak Halimah. Saya tanya tentang tawakal. Apa maksud tawakal? Tawakal bergantung kepada keputusan Allah. Baik, Mak Isa jawab apa di situ? Tawakal menyerah segala urusan kita pada Allah dengan usaha dan ikhtiar. Masya-Allah. Okey. Ada yang lain nak jawab? Ada tak yang lain? Okey, tak mengapa. Kita lihat di sini ya. Okey, tak apa. Kita lihat di sini maksud tawakal, Siti Sabaria, berusaha dan menyerah urusan kepada Allah. Baik. Dalam kitab kita sebenarnya ada menyebutkan tentang maksud tawakal, diberikan kepada kita definisi tawakal di muka surat 430 di situ. Di bawah subtopik hakikat tawakal dan keutamaannya. Namun saya harap dapat diperhatikan cara terjemahan yang terdapat dalam kitab dan juga di slide saya, kerana saya ada betulkan cara penterjemahan tersebut kerana kalau baca dalam kitab ni saya pun sendiri pening kepala dia nak cakap apa sebenarnya begitu. Jadi kita ubah cara dia bersyarah ni. Maksudnya Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dia syarah betul, cuma bila diterjemahkan ke dalam bahasa lain ni kebiasaannya lah biasanya penggunaan perkataannya mungkin tak berapa sesuai untuk difahami, tidak berapa tepat. Jadi untuk mudahkan, saya terjemah kembali apa yang terdapat dalam kitab tu supaya semua muslimah di sini dapat memahami dengan lebih jelas tentang maksud tawakal. Baik, maksud tawakal ini kalau kita lihat di dalam kitab dia kata hakikat tawakal adalah kejujuran bersandarnya hati kepada Allah. Tapi lebih tepat untuk kita sebutkan ialah ia sebenarnya keyakinan hati kita yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mendapatkan kemaslahatan ataupun di sini kebaikan dan menghindarkan mudarat iaitu bahaya sama ada berkaitan urusan dunia atau akhirat. Di sini maknanya orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka memiliki keyakinan hati yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ni tawakal kita panggil sebagai amalan hati Dia ibadah dalam untuk hati kita ni. Bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa perlu ada tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan di sini disebutkan kepada kita ialah untuk kita mendapatkan kemaslahatan, iaitu kebaikan. Dan menghindarkan mudarat. Itu bahaya sama ada berkaitan tentang urusan kehidupan kita di dunia ini ataupun di akhirat. Jadi di sini yang kita faham ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kebaikan dan Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa untuk
memberikan kemudaratan. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh menghalang, Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh uh, yang boleh mampu untuk menghalang apa-apa perkara mudarat ataupun perkara-perkara yang bermanfaat untuk seseorang. Ini maksudnya tawakal. Setiap perkara makhluk maaf gini, saya nak macam mana nak cakap? Makhluk tidak mampu untuk memberikan manfaat dan mudarat kepada kita. Sebab itu kita tidak boleh memberikan penyerahan sepenuhnya tawakal kita kepada makhluk. Pergantungan, mudah saya kata begitu. Kita tak boleh meletakkan pergantungan kita kepada makhluk. Kita serahkan kebaikan, keburukan, makhluk ni yang tentukan, tidak. Tetapi bila kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mampu memberikan manfaat dan mudarat kepada hamba, bukan makhluk. Kita buat apa jua perkara, contohnya kita duduki peperiksaan lah contohnya. Kita berusaha, kemudian kita letakkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasilnya itu nanti Allah Subhanahu Wa Taala yang tentukan bagaimana keadaannya. Sebab begitu selalunya dalam kehidupan kita dan keyakinan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh kata, oh kalau saya dah buat gini, mesti je jadi macam ini. Kan? Kita tak boleh sebegitu. Kalau kita dah begini, mesti jadinya begini. Dia mungkin kita harapkan A, tetapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala tentukan B. Kerana kita tak mampu untuk menentukan tentang apa yang terjadi di kemudian hari. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tentukan. Yang ada pada manusia ini adalah usaha dia dan juga bagaimana dia meletakkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dimaksudkan dengan tawakal ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan di sini sebab itu Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata tawakal adalah intisari kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita panggil ia adalah sebahagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang beriman dia tidak boleh melepaskan ataupun dia tidak boleh membiarkan dirinya hidup tanpa tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau kita kata kita orang yang beriman, tawakal itu perlu ada dalam kehidupan kita, terutama dalam hati kita. Dan disebutkan kepada kita di perenggan yang kedua di situ. Kalau kita lihat di sini, dikatakan bahawa tawakal tidak menafikan usaha. Sebab tu tadi saya sebutkan kita berusaha, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Kak Aisyah, makhluk tidak boleh memberikan mudarat atau manfaat kepada manusia, hanya Allah yang dapat memberi semua itu. Betul. Ini yang dimaksudkan dengan tawakal lah ya, kalau kita nak faham secara umum begitu. Namun yang penting yang mungkin ramai antara kita yang terlupa lah, saya tak kata tak tahu, tapi mungkin ramai antara kita yang terlupa bahawa kalau kita meletakkan tawakal kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keadaan bertawakal tidak pernah menafikan usaha kita. Ini yang perlu kita faham ya. Tidak boleh kita tawakal serahkan. Walaupun tadi kita kata cukup. Di kalangan sebahagian ulama salaf juga tadi menyebutkan cukuplah kita ni bertawakal kepada Allah. Cukuplah kita letakkan sepenuhnya kepada Allah, nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita dengan jalan keluar. Tapi bukan begitu yang dimaksudkan daripada kata-kata mereka. Sebenarnya yang perlu kita maksudkan di sini ialah bila seseorang dia menyerahkan tawakalnya kepada Allah dengan sepenuhnya, ia tidak pernah sesekali menafikan usahanya. Perlu ada sesuatu yang dia lakukan, barulah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam kitab kita, lihat ya Muslimah di perenggan kita yang kedua di situ setelah ucapan daripada Sa'id ibn Jubair rahimahullah, yang mana dia kata, dan ketahuilah bahawasanya merealisasikan tawakal tidak menafikan usaha dengan mengerjakan sebab-sebab yang telah Allah takdirkan yang mampu untuk dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi, bila kita bertawakal kepada Allah, kita tidak menafikan takdir. Contohnya, Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita sakit. Okey?
Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita sakit. Adakah kita menerima dengan berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala begitu saja? Oh, saya sakit dah, nak buat macam mana takdir Allah? Kita biarkan begitu, kita terima sepenuhnya. Ini bukan tawakal namanya. Kalau kita ni dalam keadaan yang sakit, okey, Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita dalam keadaan yang sakit. Apa yang perlu dilakukan oleh orang yang sakit? Dia perlu merawat dirinya supaya dia sembuh. Ini kita panggil sesuatu keadaan yang tidak menolak takdir. Sebab mungkin nanti ada orang kata, habis kalau kita pergi rawat ke, cari ubat ke apa, bukankah itu maknanya kita tak terima? Allah dah takdirkan kita sakit apa? Tak, ini salah maknanya kefahamannya. Tak boleh. Kita kata tak apalah, terima takdir Allah, tawakal je lah. Allah nak kasih baik ke, Allah nak kasih tak baik ke, itu masalah, bukan masalah kita. Tak boleh. Sebab Ahlu Sunnah wal Jamaah kita tak berpegang dengan keadaan tawakal yang sedemikian. Kefahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah ialah bila Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan sesuatu dalam kehidupan seseorang, dia perlu berusaha untuk keluarkan dirinya kepada satu takdir Allah yang lebih baik, pada takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan itu tadi. Maka sebab itu di sini kita tak kata orang yang bertawakal kepada Allah dia telah menafikan takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan pada diri dia. Jadi bila dia sakit, dia perlu cari obatnya, jumpa doktor, kan, dapatkan rawatan, kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya telah berusaha atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam kehidupan saya. Kemudian di sini ini adalah usaha saya, seterusnya saya serahkan semuanya kepada Allah. Jika Allah Subhanahu Wa Taala nak takdirkan saya baik, baiklah saya. Jika Allah Subhanahu Wa Taala nak takdirkan saya tidak baik, tidak baiklah saya. Maka ini yang dipanggilkan sebagai tawakal. Perlu diikuti dengan usaha. Sebab itu dalam slide saya pun saya letakkan beginilah. Allah perintah berusaha dan bertawakal. Allah Subhanahu Wa Taala tak perintahkan kita bertawakal sahaja. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berusaha, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana berusaha melakukan urusan dengan anggota badan kita, maksudnya dengan usaha kita, tenaga kita, adalah bentuk ketaatan. Jadi ini dua perkara yang bergandingan. Bila kita berusaha melakukan urusan-urusan ataupun apa jua perkara dalam kehidupan kita dengan anggota badan kita. Contoh, kita lapar, takkan kita nak biarkan diri kita lapar, Alhamdulillah, tak apalah, tawakal kepada Allah. Nanti Allah nak bagi kenyang, kenyanglah ya. Allah tak bagi kenyang, tak kenyanglah kita. Tak payah makan, tawakal je. Boleh begitu? Boleh ke? Tak boleh kan? Mestilah kita nak masak cari makanan ke, kurang-kurang pun orang kata ambil lah Grab food ke apa. Maknanya itu usaha kita panggil. Maknanya kita gunakan tenaga kita, anggota badan kita untuk merealisasikan sesuatu dalam kehidupan kita. Ini dipanggil sebagai bentuk ketaatan kerana Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita untuk berusaha. Lakukan sesuatu dalam kehidupan. Sampai jatuh pen, semangat sangat. Lakukan sesuatu untuk kehidupan. Ini kan, guna tenaga, guna apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam kehidupan kita ini. Dan bila seseorang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati dia, ini adalah bentuk keimanan yang ada pada diri kita. Jadi dua keadaan ini adalah bergandingan. Mengapa saya sebutkan sedemikian? Kerana kita lihat begini muslimah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang arahan bertakwa kepada Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang tawakal. Yang mana kedua-dua ini berlaku kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita lihat begini. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-11. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Allah kata, "Wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sahajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala gandingkan wattaqullah, kemudian falyatawakkalul mu'minun. Takwanya datang dulu. Nampak ya dalam ayat ini? Takwanya datang dulu. Tadi kita dah faham, orang yang mana dia melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya takwa ia memerlukan kepada pelaksanaan. Ya, takwa memerlukan kepada pelaksanaan, pergerakan, perlakuan.
tindakan, usaha. Ini semua berkaitan tentang takwa. Kita tak kata orang yang bertakwa kepada Allah dia cuma ada takwa tapi dia tak solat. Tak. Dia perlu berusaha untuk solat. Bangun subuh. Tinggalkan pekerjaan-pekerjaan dia untuk dia ambil wuduk, untuk dia uh, duduk untuk dia solat. Di situ makna ada usaha. Kita tak kata, oh bertakwa kepada Allah, tak apalah aku solat aja nanti. Tak sedemikian. Ia memerlukan kepada tenaga, memerlukan kepada usaha untuk melaksanakan ibadah tersebut. Ini namanya takwa. Betul tak? Kita nak bersedekah contohnya. Kita tak kata nanti aku bertakwa kepada Allah. Yes, aku akan bersedekah. Tapi dia tak buat apa-apa. Adakah itu bertakwa? Tidak. Dia tak nama sedemikian. Dia nak laksanakan sedekah tersebut. Kalau dia tak ada duit, dia perlu berusaha bekerja mencari rezeki. Nampak tak? Usaha bekerja mencari rezeki, dengan rezekinya itu dia bersedekah. Ini dipanggil sebagai usaha. Okey? Contoh, saya kata kita lapar contohnya kan. Kita masak. Gitu keadaannya. Pergi pasar, beli barang bahan, balik rumah, potong sayur, masak itu usaha. Kita tak kata tengok sayur tu, potong-potong. Tak ada, itu saya tawakal kepada Allah, saya tengok sayur tu potong-potong kenyang gitu. Tak ada. Maknanya di sini menunjukkan kepada kita cara kita bertawakal kepada Allah, ia didahului dengan usaha kita. Daya dan usaha kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia melakukan perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada dia. Maknanya kita usaha, kalau kita tahu tempat itu tempat yang tidak baik, kita usaha untuk keluarkan diri kita daripada tempat tersebut. Ini maknanya takwa. Kita tak kata, oh tempat ni tempat maksiat, tak apalah aku masuk kat sini, aku bertakwa kepada Allah. Tak, bukan begitu keadaannya. Kita perlu usaha tinggalkan tempat tersebut. Ini namanya ada tindakan, ada pergerakan di atas ketakwaan yang ada dalam hati kita. Kita tak terus masuk dekat tempat yang tidak baik ini, lalu kita kata saya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak apalah, apa nak jadi, jadilah begitu. Sama juga, ya muslimah. Saya bagi contoh. Pada suasana kita sekarang ini, pandemik, kita tak kata, ataupun orang kata sekarang nak tukar jadi endemik kan, wallahualam lah bila-bilanya. Cuma kita tak kata bertawakal kepada Allah, tak apalah tawakal sudahlah, tak payah pakai pelitup, tak payah jaga jarak penjarakan. Ni kan, nak solat dekat masjid, solat je lah rapat-rapat. Kenapa mesti nak renggang-renggang? Tak bertakwa ke kepada Allah? Mesti orang akan berikan satu sebutan ataupun statement yang sedemikian kan, kalau mereka yang tidak faham tentang maksud takwa itu. Tak bertakwa ke kepada Allah, solat je lah. Rapat-rapat macam biasa. Kalau sakit-sakit lah macam itu. Tak tawakal ke kepada Allah, mana letak takwa, mana letak tawakal. Tetapi jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berusaha. Ada sesuatu perkara yang memudaratkan, kita tak terus-terus tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan akal, berikan kepada kita dengan daya, kekuatan untuk kita berusaha keluarkan ataupun menghalang diri kita daripada terkena sesuatu yang berbahaya. Pada waktu setelah kita berusaha, baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan berusaha untuk merealisasikan ketakwaannya dengan perbuatan tindakan. Dan dia tahu perkara ini bahaya. Kan kalau masuk masjid dalam keadaan yang tidak terjaga dan sebagainya, ia boleh membahayakan jemaah. Ia boleh membahayakan semua orang, bukan sahaja Muslim dan non-Muslim. Sebab itu kita melakukan penjarakan sosial, kita pakai pelitup, kita ada banyak perkara-perkara yang perlu kita perhatikan sebelum kita buat satu perkara. Ini namanya takwa. Ini namanya takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, apa-apa perkara yang berlaku setelah itu, barulah kita tawakal kepada Allah. Kan? Sebab apa? Kita kata, alah orang ambil vaksin pun dia kena sakit. Dia kena juga COVID. Buat apa nak ambil vaksin? Nampak tak? Dia bukan begitu. Kita ambil vaksin itu, sebagai satu usaha kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghalang diri kita ataupun untuk menjaga diri kita daripada terkena penyakit. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru setelah itu kita tawakal. Lepas ini kalau Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita terkena juga, baru betul cara bertawakal ini.
takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita berusaha untuk menjaga diri kita, menjaga orang lain. Tak boleh terus-terus tawakal. Ini salah ni. Sebab itu saya nak bawa kisah tentang Omar. Mungkin saya pernah bawa kisah ini. Saya tak tahu saya bawa dia di Masjid Al-Mutakin ataupun di masjid lain. Yang mana Omar pada waktu itu dia nak masuk ke negeri Syam. Bila dia sampai ni daripada Madinah ni, daripada Madinah berangkat ke Syam ni dalam keadaan yang mana dia sampai-sampai di pertengahan jalan itu dia dihalang oleh delegasi daripada Syam. Okey, mereka ni keluar daripada Syam, mereka kata kepada Umar jangan masuk sebab negeri Syam ataupun wilayah Syam ini ada menular penyakit wabak taun. Pada masa itu, Umar ni dia tak tahu nak masuk, nak teruskan perjalanan ataupun dia nak pulang ke Madinah. Jadi dia buat musyawarah lah, dia berbincang dengan di kalangan muhajirin, di kalangan ansar, di kalangan para sahabat semua ini. Ada di kalangan para sahabat kata tak apa, masuk saja. Ada di kalangan sahabat kata tak apa, kita pulang. Sebab apa? Kita bawa ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Kalau mereka semua ni terkena penyakit tersebut, nanti mereka sakit, kemungkinan mereka akan meninggal dunia. Jadi ia membahayakan orang lain. Dan pada masa itu Umar pun dia buat keputusan. Dia kata okey, kita pulang ke Madinah. Ada di kalangan seorang sahabat yang menegur Umar ni, dia kata apa? Wahai Umar, adakah engkau ingin lari daripada takdir Allah? Dia kata begitu kepada Umar sebab dia tak puas hati. Kenapa Umar tak nak masuk Syam? Kenapa dia nak lari daripada takdir Allah? Sekarang Allah Subhanahu Wa Taala dah takdirkan tempat ini terkena wabak. Kenapa kita nak takut? Masuk sajalah, ini kan takdir Allah. Umar radhiyallahu an. Jangan lupa ya, Umar ni bukan calang-calang orang ya, muslimah. Umar radhiyallahu an ni sahabat Nabi, antara yang paling dekat dengan Nabi SAW. Mana mungkin Umar radhiyallahu an akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi sunnah Nabi SAW. Umar adalah orang yang paling tegas. Umar adalah orang yang paling menjunjung apa yang Nabi SAW lakukan. Dalam hal ini, kita lihat, ia berkaitan tentang takdir. Diutarakan isunya berkaitan tentang takdir. Umar kata kepada sahabat ini, aku tak sangka ini ucapan yang engkau keluarkan. Sebab engkau di kalangan orang yang berilmu. Ya, Umar kata kepada dia. Ya, Umar kata, aku lari daripada takdir Allah, tetapi kita lari daripada satu takdir Allah kepada satu takdir Allah yang lain. Allah takdirkan tempat ini terkena wabak. Okey? Ya, kita tak masuk, kita lari daripada takdir itu. Tetapi bukan bermakna kita tak percaya tentang takdir tersebut. Kita lari kepada satu takdir Allah yang lebih baik untuk diri kita. Ini dinamakan sebagai usaha. Takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk kita laksanakan. Bermakna keimanan ini bukan hanya tentang keimanan semata-mata muslimah, tetapi keimanan memerlukan kepada ilmu. Keimanan memerlukan kepada kita memikirkan tentang apa yang kita imani. Ia bukan sekadar kita ambil kita iman, bukan begitu. Takdir Allah okey, kena begitu. Tak. Tapi bagaimana kita berusaha untuk memahami tentang takdir Allah, memahami tentang keimanan tersebut dan bagaimana keimanan yang ada dalam diri kita mengajarkan tentang sebuah takdir Allah yang lebih baik. Ia bukan tentang kita terus ada kat tempat itu, okey, kita hadap. Bukan begitu. Tapi kita perlu keluarkan diri kita daripada takdir yang tidak baik kepada takdir yang lebih baik. Barulah namanya tawakal. Lepas tu apa nak jadi, terjadi ke, tak jadi ke, itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Umar radhiyallahu an berikan perumpamaan kepada sahabat itu. Contoh, kita bawa binatang peliharaan kita untuk diberikan makanan ke sebuah padang rumput. Ada dua padang rumput ini sekarang. Satu padang rumput yang begitu subur dan satu lagi yang kering kontang. Agak-agak nak beri makan yang mana satu? Nak berikan yang kering kontang ke ataupun yang subur? Bukankah kedua-dua itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala? Tanah yang kering kontang, rumput ni yang kering ni, ini takdir Allah. Rumput yang kita kata menghijau, ini juga takdir Allah. Jadi nak pilih yang mana takdir Allah itu? Ini Umar tanya dengan sahabat. Pasti kita akan memilih rumput yang menghijau tersebut untuk berikan kepada binatang peliharaan kita makan. Kita tak beri kepada binatang peliharaan kita makan rumput yang tak tahu, yang dah kering kontang. Apa nak jadi dengan
binatang peliharaan ini? Adakah kita nak kata kita menolak takdir Allah? Tidak. Tapi kita memilih takdir Allah yang lebih baik untuk diri kita. Begitu keadaannya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak terus-terus letakkan tawakal kepada apa yang terjadi, apa yang berlaku. Tetapi bagaimana usaha kita terlebih dahulu di sini. Ya, bagaimana usaha kita? Sebab itu di sini tawakal sahaja tanpa melakukan perkara yang diperintahkan adalah ketidakmampuan. Maksudnya kita letakkan satu kelemahan pada diri sendiri. Kalau kita tak mampu, maknanya di situ adalah satu keadaan yang menunjukkan kita ni tak mampu untuk mengeluarkan diri kita. Mungkin kita ada banyak masalah, mungkin kita tidak ada kemampuan. Maksudnya mungkin kita ni ada masalah daripada sudut memerlukan orang lain mengangkat kita, mengeluarkan kita daripada tempat itu. Kan? Ini maksudnya ketidakmampuan. Sedangkan kita memiliki kemampuan untuk mengeluarkan diri kita daripada permasalahan. Kita ada kemampuan untuk melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini ditekankan juga tawakal ia perlu didahului dengan daya dan usaha kita. Bagaimana kita melakukan usaha tersebut? Setelah itu baru letakkan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua ambil vaksin dah sekarang ini. Kan? Itu usaha kita muslimah. Sekarang nak masuk third vaksin dah kan? Itu usaha kita. Tak kita kata bahawa dalam keadaan yang begini kita tak tawakal kepada Allah. Kita menolak takdir Allah. Bukan begitu. Kita ambil vaksin itu sebagai satu usaha untuk kita mengekang daripada terkena penyakit. Dan juga membantu orang di sekitar kita daripada, mungkin kalau kita yang bawa penyakit itu, daripada terkena orang lain. Namun kalau setelah itu terkena juga, serahkan kepada Allah SWT. Inilah namanya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan difahami tawakal itu hanya berserah semata-mata. Sebab ia didahului dengan ketakwaan kita kepada Allah, barulah orang yang beriman ini dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-11 ini. Okey, dan begitu juga lah ya, kita lihat di sini di dalam kitab kita muka surat 430 di mana Allah Subhanahu Wa Taala banyak memberikan kepada kita dengan contoh-contoh supaya seseorang itu berusaha. Dan di sini diberikan kepada kita dengan contoh peperangan. Nabi SAW, ketika Nabi diperintahkan untuk berperang, adakah Nabi SAW terus pergi berperang? Tawakal je kepada Allah? Tak. Nabi tak begitu. Susun strategi peperangan. Letakkan mana pasukan berkuda, pasukan pejalan kaki, pasukan pemanah, nak letak di mana, duduk di mana, kan? Yang kawasan ini pula apa tugas dan peranannya. Nabi SAW menyusun strategi. Ada latihan ketenteraan. Kalau Nabi SAW kita kata bertawakal sepenuhnya kepada Allah tanpa usaha, Nabi akan kumpulkan kaum muslimin, okey, esok kita nak perang. Kumpul, dah semua pergi perang. Gitu keadaannya. Tapi Nabi tidak muslimah. Nabi tidak meletakkan orang lain dalam keadaan yang bahaya. Nabi susun strategi. Ya, mana yang lemah tak boleh pergi perang, nampak tak? Nabi tak kata, okey yang tua-tua renta ni pergi perang juga, yang penting masuk syurga mati syahid. Ada Nabi kata gitu? Tidak. Ya, Nabi kata tak apa, tawakal kepada Allah. Kan lepas ni jadi apa jadilah. Ya, semua orang pergi, perempuan, kanak-kanak pergi berperang. Tak begitu. Maknanya Nabi ajarkan kepada kita tentang usaha terlebih dahulu. Barulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak ya keadaannya, Nabi sendiri menunjukkan kepada kita perlu ada usaha, susun strategi, mana tempat duduknya, orang yang tua jangan pergi, wanita, kanak-kanak ya yang tak ada kemampuan ni semua duduk dalam rumah. Jangan keluar, begitu keadaannya, susun. Nabi tak kata tak apa, kita tawakal kepada Allah. Bahkan ada di kalangan sahabat yang diperintahkan duduk, tak diperintahkan keluar berperang kerana apa? Untuk menjaga yang tinggal di Madinah. Nabi tak kata tak apa, kita tinggalkan yang tua renta ni, kanak-kanak, wanita-wanita dekat negeri Madinah ni, tawakallah diorang kepada Allah. Tak. Maknanya Nabi letakkan di kalangan beberapa orang muslimin di situ untuk jaga orang yang ditinggalkan di bumi sendiri.
Nampak tak situasinya? Betapa tawakal itu didahului dengan usaha, tidak dibiarkan begitu sahaja. Kerana Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan sedemikian. Kita lihat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-71. Di dalam kitab kita ini menjelaskan, Ya ayyuhallazina amanu khuzu khizrakum. Wahai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kalian. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan supaya bersiap sedia. Maknanya bukan terus-terus pergi berperang, tapi ada persiapannya, ada preparation kita. Kan sama juga, Ustazah Sakinah tak mengajar terus-terus duduk depan sini terus mengajar, tak Muslimah. Ustazah Sakinah buat homework dulu ya. Nampak? Ustazah Sakinah ni dia baca kitab dulu, buat homework dulu, buka kitab, tengok dulu. Ini kita panggilkan sebagai usaha. Saya tak duduk-duduk depan sini, saya tawakal kepada Allah. Tawakal je lah, nak jadi apa jadilah ya. Aku cakap apa cakap je lah. Tak, bukan begitu. Kita perlu ada persiapan sebelum kita menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Supaya apa yang kita sampaikan adalah sesuatu yang betul, bukan ikut sedap mulut sahaja. Maknanya di sini kita ada usaha, bukan main tawakal saja duduk dekat sini depan kamera buka pompang Muslimah, bukan gitu. So keadaannya di sini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala juga menerapkan dalam Al-Quran persiapan, preparation kita ketika kita nak berhadapan dengan satu keadaan. Dan kemudian di sini Allah Subhanahu Wa Taala juga ada mengingatkan dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-60. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala suruh bersiap sedia. Iaitu Allah kata wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat. Nampak tak daripada ayat ini? Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk bersiap sedia sebelum berhadapan ataupun keluar berperang. Di sini Allah kata siapkan kekuatan, apa saja kekuatan yang ada, kan? Dan juga kuda-kuda yang ditambat. Mana kuda-kuda yang ditambat tu keluarkan sebagai satu bentuk preparation seseorang berhadapan dengan satu keadaan. Ini yang kita panggil sebagai tawakal. Didahului dengan daya, didahului dengan usaha kita, barulah kemudian kita letakkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cantik sebenarnya. Apa yang telah disyariatkan dalam agama kita. Ya, kita tak suruh penganut, maknanya dalam agama ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyuruh penganutnya tawakal sahaja kepada aku. Apa nak jadi jadilah. Kalau kau tawakal kepada aku, nanti aku berikan kecukupan. Betul, itu yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada kita Muslimah. Tetapi kefahaman yang benar tentang tawakal ini ialah kita nak dapatkan kecukupan, kelapangan, kesenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala juga melihat sejauh mana usaha yang kita lakukan. Kerana usaha itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di sini. Sahal At-Tustari rahimahullah berkata, siapa yang mencela gerak-geri, iaitu siapa yang dia ni meninggalkan tindakan, meninggalkan usaha dan bekerja, maka dia telah mencela as-sunnah. Kerana sunnah Nabi SAW menunjukkan kepada kita perlu ada usaha. Dalam segenap kehidupan baginda SAW menunjukkan kepada kita Nabi SAW bekerja. Nabi SAW buat sesuatu. Nabi SAW berusaha. Nabi SAW tak duduk tunggu saja apa yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dalam kehidupan baginda, walaupun baginda adalah seorang Nabi. Kan? Mungkin dalam pemikiran kita, Nabi senanglah duduk je, Allah Subhanahu Wa Taala cukupkan rezeki baginda. Tidak. Nabi SAW keluar untuk mencari rezeki. Nabi SAW keluar bersama dengan para sahabat untuk menaikkan berdakwah, menaikkan agama Islam, berdakwah. Ini kita panggil sebagai satu contoh yang terdapat dalam sunnah, dalam kehidupan baginda, dalam sunnah agama kita. Namun kalau ada orang yang mana dia letakkan tawakal sepenuhnya kepada Allah, dia duduk rumah diam-diam, dia tak nak keluar bekerja dengan harapan nanti duit datang jatuh daripada langit, ini bermakna dia telah mencela as-sunnah itu sendiri. Maknanya tawakalnya salah. Dan di sini disebutkan kepada kita oleh Sahal At-Tustari, siapa yang mencela tawakal maka dia telah mencela keimanan. Jadi maknanya kedua-dua ini, usaha dan juga apa tadi?
tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kedua-duanya memainkan peranan yang begitu penting dalam kehidupan kita. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita memerlukan kepada usaha bagi menaikkan ataupun bagi merealisasikan as-sunnah. Kemudian kita ikuti ia dengan tawakal kepada Allah bagi merealisasikan keimanan yang ada dalam hati kita. Ya, dan hadis Umar yang sedang kita bicarakan ini ya muslimah, kalau kita lihat pada pada perenggan yang berikutnya di situ, okeylah di situ tadi pun saya dah jelaskan, bertawakal adalah keadaan Nabi SAW dan berusaha mendapatkan penghasilan adalah sunnah beliau. Maka siapa yang meneladani keadaan baginda, maka janganlah dia meninggalkan sunnah beliau. Itu maksud saya tadilah ya. Kita keluar bekerja, mendapatkan hasil rezeki yang halal dalam kehidupan kita. Maknanya usahakan sesuatu dalam kehidupan. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Jadi pada usaha-usaha itu, Nabi SAW kemudiannya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Pengakhiran untuk perbincangan kita ya di sesi yang pertama ini untuk hadis kita yang ke-49 ni, kita lihat begini muslimah. Ada beberapa petunjuk penting yang perlu kita ambil di dalam hadis ini. Di sini ya, dalam kitab kita, cuba kita lihat terlebih dahulu apa yang terdapat dalam kitab di situ. Hadis Umar radhiyallahu an yang sedang kita bicarakan ini menunjukkan bahawasanya orang-orang mendapatkan celaka, iaitu kerugian lah ya, iaitu dari arah kurangnya tawakal dan bergumulnya mereka hanya dalam melakukan sebab-sebab yang zahir dengan hati mereka dan rasa tenang kepadanya. Jadi tadi, sepanjang perbincangan kita tadi, kita bincangkan bahawa usaha itu perlu ia disertai dengan tawakal. Tetapi ada juga keadaan yang mana kita tidak menafikan. Ada orang dia hanya usaha sahaja, tawakalnya tidak ada. Nampak tak? Ada orang begitu kan? Dia usaha tapi tawakal tak ada. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia letak tepi. Yang dia buat ialah usaha siang, malam, pagi, petang cari rezeki tapi tawakalnya tidak ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga satu bentuk yang salah yang berlaku dalam kehidupan kita. Jika kita belajar tapi tak ada tawakal kepada Allah, masalah juga. Kan? Kita kerja siang, malam, 24 jam, cari rezeki, tak tidur contohnya kan. Tak ada tawakal kepada Allah, masalah. Ni keadaan-keadaan. Sebab tu daripada awal tadi kita gandingkan antara kita gandingkan tawakal dan juga usaha dan tawakal. Takwa dan tawakal tu tadi kan. Supaya bila kita menjadi orang yang berusaha, kita bukan hanya berusaha semata-mata. Tetapi kita kemudian menyertakan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang akan buat jiwa kita rasa tenang. Jiwa kita rasa diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita yakin dengan usaha kita ini lalu disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap pekerjaan yang kita lakukan, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kemudahan untuk diri kita. Dan di sini disebutkan kepada kita kerana itu mereka melelahkan diri mereka sendiri dengan hanya melakukan sebab-sebab. Melakukan sebab-sebab ni maksudnya ialah usaha. Mereka hanya berusaha sahaja di mana mereka bersungguh-sungguh terhadapnya dengan kesungguhan maksimal. Itu kesungguhan yang begitu max lah orang katakan. Dia usaha sungguh-sungguh tetapi mereka tidak diberikan kecuali apa yang telah ditakdirkan bagi mereka. Untuk orang yang begini ya muslimah, mereka ni hanya usaha sahaja. Tidak ada tawakal. Dia usaha sungguh-sungguh. Namun untuk orang yang begini, Allah akan berikan apa yang dia usahakan sahaja. Allah tak beri lebih daripada apa yang dia usahakan. Berbeza dengan orang yang bertawakal kepada Allah. Mereka yang bertawakal kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada mereka dengan rezeki yang melimpah ruah. Walaupun usahanya kecil. Walaupun usahanya kecil. Yang mana kalau kita lihat di sini,
Dan kalau seandainya mereka merealisasikan tawakal kepada Allah dengan sepenuh hati mereka, nescaya Allah akan mendatangkan rezeki-rezeki mereka sekalipun dengan usaha yang paling kecil. Inilah yang diberikan contohnya oleh Nabi SAW itu tadi dalam hadis kita. Yang mana sebagaimana Allah mendatangkan rezeki untuk burung hanya dengan berangkat mencari makan di pagi hari. Seekor burung ataupun sekumpulan burung ini mereka berangkat di pagi hari untuk mencari rezeki. Ini adalah usaha mereka. Mereka tak duduk di sarang tunggu rezeki itu datang ke sarang mereka. Nampak kan? Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan. Dan di sini Nabi SAW datangkan kepada kita dengan contoh. Burung, sekumpulan burung, mereka akan terbang di pagi hari untuk mencari makanan. Lalu pulang ke sarang di waktu petang dalam keadaan yang mana mereka ini sudah kenyang. Itu adalah usaha mereka untuk mendapatkan rezeki. Untuk mendapatkan makanan. Jika binatang dalam keadaan yang sedemikian, maka begitulah manusia. Lebih-lebih lagi perlu berusaha. Kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan yang begini kita lihat, disebutkan kepada kita, burung itu tadi, Allah datangkan rezeki untuknya. Ya, walaupun dengan hanya berangkat mencari makan di pagi hari dan pulang ke sarangnya di waktu petang. Dan itu adalah satu jenis mencari dan usaha mencari rezeki. Akan tetapi usaha yang mudah. Usaha yang dipermudahkan. Maknanya begini muslimah, saya nak tutup ya perbincangan kita pada pagi ini. Apa jua yang kita lakukan, yang kita usahakan dalam kehidupan kita, pastikan ia disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan overconfident dengan apa yang kita usahakan sehingga kita lupa yang menentukan di akhirnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap usaha kita pasti ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, usaha yang sia-sia adalah usaha yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana usaha itu disertai dengan keangkuhan diri kita, kesombongan, yang kita rasa itulah atas hasil usaha kita, kita tak perlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebaliknya, insan yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka buat apa saja dalam kehidupan mereka ini, dalam hidup mereka. Mereka buat perkara-perkara yang mereka suka, iaitu hal-hal yang berkaitan tentang rezeki ini ataupun hal-hal yang berkaitan tentang urusan kehidupan mereka. Mereka tahu di samping usaha ini ia memerlukan kepada tawakal kepada Allah, kerana siapalah kita tanpa tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala melihat bagaimana kita berusaha, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga ingin melihat bagaimana ataupun sejauh mana, setinggi mana tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita mengenepikan ketawakalan atau tawakal kita kepada Allah? Adakah kita rasa hanya berpada dengan apa yang kita lakukan? Saya buat ini, insya-Allah mesti jadi. Gitu ya, insya-Allah mesti jadi ni. Tak ada tak jadinya. Tak boleh. Tawakal perlu ada untuk menunjukkan bahawa kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun usaha itu adalah usaha sekecil-kecil usaha yang kita mampu. Kerana semua orang memiliki kemampuan yang berbeza-beza muslimah. Kemampuan saya dan kemampuan orang lain adalah berbeza. Walaupun isunya sama. Okey, walaupun isunya sama. Tetapi mungkin kemampuan kita adalah berbeza. Namun sekarang bukan tentang bukan tentang kemampuan itu tadi, tapi bagaimana kita merealisasikan kemampuan tersebut. Walaupun ia adalah perkara yang sedikit, kerana itulah kemampuan kita. Jangan kerana kita ni semata-mata bertawakal, letakkan tawakal itu saja, dan dalam keadaan yang kita ada kemampuan, kita tak buat apa-apa. Itu yang tak nak tu. Kita tak buat apa-apa, langsung tak buat apa-apa. Sedangkan kita ada kemampuan. Tapi kalaulah kita kata, yelah tapi kemampuan saya sikit je, Ustazah, saya cuma boleh mampu buat ni je. Okey.
itu sudah cukup untuk menunjukkan bahawa kita berusaha lalu kita bertawakal kepada Allah. Biar usaha itu kecil, okey, usaha itu kecil, tapi yang penting itulah yang dinamakan sebagai usaha kita yang paling kita mampu untuk dilakukan. Yang salahnya sekarang ialah bila kita tinggalkan usaha, tak buat apa-apa lalu bertawakal. Dan yang salahnya juga ialah apabila kita berusaha sehabis usaha, kemudian kita pula tidak bertawakal kepada Allah. Jadi dua keadaan ini perlu diperingatkan antara satu dan yang lain. Ya, kita perlu berusaha dan bertawakal. Bukan kita tidak berusaha lalu bertawakal. Ini salah. Ataupun bukan kita berusaha lalu tidak bertawakal. Jadi ada 3 keadaan ini, pilihlah keadaan yang pertama. Berusahalah semampu kita, sedaya upaya kita, ikut kepada kemampuan kita, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas apa yang telah kita usahakan. Itulah sebaik-baik keadaan yang memberikan jaminan keamanan, jaminan kita panggil sebagai satu keadaan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemudahan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Okey muslimat, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman untuk kita beramal dengan ilmu yang ada pada pagi ini. Banyak ya di kalangan teman-teman kita yang memberikan nilai tambahnya di sini bagi menguatkan perbincangan ini. Contohnya Puan Sugiyarti kita meletakkan segala usaha-usaha pada Allah Subhanahu Wa Taala, namun disusuli dengan usaha, dengan tawakal. Saya rasa ya di situ, namun disusuli dengan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitulah keadaannya dalam kehidupan kita. Betul juga Kak Aisyah sebutkan makhluk tidak boleh memberi mudarat atau manfaat kepada manusia, hanya Allah yang dapat memberikan semua itu. Ini perlu diingat ya. Kadang-kadang kita letakkan kebergantungan kita kepada manusia, akhirnya kita kecewa, akhirnya kita rasa sedih, kenapa orang ni begini, kenapa orang ni gini. Kerana cuba cek balik, muhasabah kembali. Bagaimana tawakal kita? Adakah kita letakkan pergantungan kepada manusia ataupun kita letakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang penting di sini Allah Subhanahu Wa Taala tempat yang kita letakkan pergantungan yang sepenuhnya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menjaga kita, Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberikan setiap sesuatu daripada sudut kebaikan dan kemudaratan itu. Kemudian Kak Siti Sophia di sini perancangan Allah yang terbaik dengan iman dan bertawakal hanya kepadanya. Benar. Setiap yang kita rancang, dia ada yang maha menentukan. Jadi apa pun yang kita rancang, kita perlu ingatkan pada diri kita, Allah Subhanahu Wa Taala yang akhirnya sebenarnya yang merancang untuk diri kita. Perancangan kita hanya sebagai usaha kita. Baik, seterusnya lagi sebutkan ada tak yang lain? Mas Rifai di situ, tawakal perlukan daya dan usaha kita sebelum menyerah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya betul. Ini sebagaimana juga yang disebutkan oleh teman-teman kita. Banyaklah ya daripada semua di sini. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua yang mengikuti pengajian kita ya pada pagi ini. Ramai yang mengikuti syarah Ustazah Dr. Sakinah atas usaha atau persediaan disiapkan dengan kesungguhan, insya-Allah. Baik, terima kasih. Doakan untuk saya, mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada saya dengan kesihatan ya. Ini juga usaha untuk mendapatkan doa-doa yang baik daripada semua orang ya. Kita tak hanya mengharapkan doa saja, tapi ada usaha yang dilakukan. Mudah-mudahan dengan usaha itu Allah semua akan memberikan doanya yang baik untuk saya, mudah-mudahan. Baik, terima kasih muslimah di atas kesungguhan dan usahanya ya untuk mengikuti kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati. Saya mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan dan juga kelapangan masa untuk semua, untuk diri saya juga, bagi kita bertemu di sesi sambungan kita pada minggu hadapan. Saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.